세상에 망설이 꼽은 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurang Tuangan Binti Muhammad Khairul dari 3 Ikhlas Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kupang Batu. Seperti yang anda lihat sebentar tadi, iaitu Bukit Jengneh yang terletak di negeri Perlis. Bukit ini merupakan salah satu bukit batu kapur di negeri Perlis. Sebelum kita ke agenda yang pertama, saya ingin menambah sedikit pengetahuan ilmu tentang kepentingan bukit batu kapur di negara kita. Apabila bercakap tentang pelancongan dan perbukitan batu kapur, pasti anda terfikir tentang menerokai gua batu kapur, kan? Tetapi tahukah anda bahawa perbukitan batu kapur ini membantu membentuk pusat pelancongan yang diiktiraf oleh UNESCO sebagai contoh Langkawi Geopark dan Lepas Hutan Geopark. Seterusnya, bukit batu kapur ini mempunyai pelbagaian biodiversiti. Berbeza dengan majoriti kawasan yang lain, bukit batu kapur ini mempunyai biodiversiti yang tersendiri kerana kandungan tanah batu kapur yang berbeza dengan tanah negeri yang lain menyokong pertumbuhan-tumbuhan yang unik. Malah, bukit batu kapur ini mungkin menyimpan spesies flora dan fauna yang berbeza. Baiklah, setakat ini sahaja perbahasan kita tentang bukit batu kapur. Mari kita ke agenda yang seterusnya. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, negara kita mengalami iklim khatulistiwa yang lembap dan panas sepanjang tahun. Ini menggalakkan pertumbuhan pelbagai jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia. Sebagai contoh, hutan hujan tropika, hutan paya air masin, hutan paya air tawar, hutan gunung dan hutan pantai. Tetapi pada video kali ini saya akan fokuskan kepada hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika tumbuh di kawasan tanah pamah dan kaki bukit yang bersaliran baik. Ia terdiri daripada pokok yang tinggi dan bersaiz besar. Kawasannya yang berada di bawah 180 meter dari aras laut serta bertanah aluvium dan laterit. Pokok-pokok ini kelihatan berlapis-lapis dan malar hijau. Daunnya yang besar, dahannya yang tersebar serta pokoknya yang tinggi. Hujung daun ini berbentuk tirus untuk membolehkan air hujan mengalir turun dengan mudah dan cepat. Semua pokok ini berakar banding yang berfungsi untuk menyokong pokok daripada tumbang. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita ke agenda yang sebenar. Let's go! Seperti kita tahu, tumbuh-tumbuhan semula jadi memberi banyak manfaat kepada manusia, alam sekitar dan negara. Oleh itu, pada hari ini kita akan bahaskan tentang kepentingan-kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Antaranya ialah sebagai kawasan tanahan hujan, hutan bertindak sebagai span berongga yang akan menyerap air dan mengalirkan air ke sungai, empangan, kolam dan tasik. Hutan di kawasan tanah tinggi juga penting sebagai kawasan tanahan hujan. Air yang diserap ke dalam tanah akan ditapis secara semula jadi dan menjadi air yang bersih. Seterusnya, sebagai sumber perubatan, tumbuh-tumbuhan yang terdapat di hutan ini kebanyakannya boleh digunakan dalam bidang perubatan. Bahagian tumbuh-tumbuhan seperti akar, kulit, daun, ranting dan buah daripada pelbagai spesies tumbuhan dijadikan sebagai ubat. Contohnya, tumbuh-tumbuhan seperti tongkat ali, pegagar, senduduk dan lain-lain lagi. Selain itu, ia juga dapat membekalkan gas oksigen ke atmosfera. Salah satu kepentingan hutan yang paling utama ialah membekalkan gas oksigen ke atmosfera yang diperlukan oleh manusia dan juga haiwan. Ia juga turut mengimbangi kandungan gas di udara. Semasa proses fotosintesis, tumbuh-tumbuhan menggunakan gas karbon dioksida untuk membuat makanan dan membebaskan gas oksigen sebagai bahan buangan. Manakala manusia dan haiwan pula membebaskan gas karbon dioksida dan menggunakan gas oksigen semasa proses respirasi. Proses respirasi dan fotosintesis menunjukkan saling kebergantungan di antara manusia dan haiwan dengan tumbuh-tumbuhan untuk terus hidup. Proses ini berlaku secara berulang-ulang menyebabkan bekalan oksigen dalam udara sentiasa mencukupi untuk kegunaan kehidupan seperti proses pernafasan dan membantu pembakaran. Jika tiada hutan, sudah pasti gas karbon dioksida akan menjadi berlebihan dalam udara yang menyebabkan berlakunya peningkatan suhu udara dan membawa kesan buruk kepada manusia dan hidupan liar.
Di samping itu, tumbuh-tumbuhan semula jadi juga penting untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Konsep ekosistem adalah saling bergantung antara komponen biotik dengan komponen abiotik dalam alam sekitar. Kawasan hutan merupakan satu ekosistem dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi sebagai salah satu komponen biotik utama. Tumbuh-tumbuhan saling berinteraksi dengan unsur lain dalam komponen biotik dengan komponen abiotik bagi mewujudkan satu persekitaran yang seimbang. Selain daripada itu, ia mampu menjadi habitat semula jadi hidupan liar. Pelbagai jenis hidupan liar hidup di kawasan hutan kerana hutan menyediakan sumber makanan yang diperlukan oleh haiwan. Hutan juga merupakan tempat perlindungan dan pembiakan bagi hidupan liar. Hidupan liar pada amnya didefinisikan sebagai merangkumi kesemua haiwan liar daripada kumpulan mamalia, reptilia, amfibia, burung, ikan, invertebrata termasuk juga tumbuh-tumbuhan liar. Hutan membekalkan makanan kepada haiwan yang memakan daun, buah-buahan, putik bunga, bijian, pucuk dan pelbagai bahagian lain pokok. Manakala haiwan jenis karnivor dapat hidup kerana tumbuhan semula jadi membantu pembiakan haiwan herbivor. Kewujudan rantaian makanan sememangnya menjadi satu lumrah kehidupan bagi kehidupan mangsa dan pemangsa. Tambahan lagi, saya ingin tekankan di sini mengapa pentingnya hutan ini kepada kita. Kerana ia juga mampu menyeimbangkan mikroiklim sesuatu tempat. Memang tidak dapat dinafikan bahawa tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan mempunyai pengaruh ke atas keadaan cuaca dan iklim sesuatu tempat kerana pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan mampu mengebuahsuaikan iklim suatu tempat. Melalui proses transpirasi, air dari tanah melalui tumbuh-tumbuhan akan terserap ke udara dan air di permukaan daun juga akan tersejat ke udara dan ini menambahkan lagi kelembapan udara. Ini kerana pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan mengawal sinaran matahari melalui proses serapan, pemantulan dan pemindahan. Pada hari yang panas, sebatang pokok mungkin menyerap beratus-ratus liter air dari tanah dan kebanyakannya akan tersejat ke atmosfera. Ini sudah pasti akan memberikan kesan penyejukan kepada kawasan sekitarnya. Secara bandingannya, suhu di kawasan hutan adalah lebih rendah kerana litupan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Di samping itu, pertambahan oksigen di atmosfera bumi yang berpunca daripada proses fotosintesis akan memastikan pengurangan karbon dioksida secara tidak langsung. Ini kemudiannya dapat mengurangkan risiko berlakunya fenomena kesan rumah hijau. Dengan itu, peningkatan suhu bumi dapat dikawal. Hal yang sama terjadi di bandar-bandar besar, di mana hutan sangat berguna sebagai ejen pembersih udara kerana daun-daun dan dahan-dahan pokok bertindak sebagai penyaring udara kotor. Hal ini menunjukkan bahawa hutan mampu mengimbangi iklim sesuatu kawasan di samping merendahkan suhu dan menyamankan udara berbanding dengan kawasan yang hutannya telah ditebang. Biasanya, suhu adalah lebih tinggi dan kawasan tersebut menjadi lebih panas. Dan untuk kepentingan yang terakhir, iaitu sebagai sumber bahan mentah. Hutan di negara kita sebagai bahan mentah untuk membekalkan sumber kayu balak dalam industri membuat perabot. Buluh darutan juga digunakan dalam pembuatan kraftangan dan perabot. Hutan di Malaysia juga mempunyai pelbagai pokok yang sesuai untuk pembalakan seperti cengai, balau dan keruing. Berdasarkan data negara, hasil ekspor kayu balak menyumbang kepada ekonomi negara Malaysia dan kayu balak juga diekspor ke beberapa negara jiran seperti China, India, Vietnam dan lain-lain lagi. Setakat ini sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga akhir. Semoga bermanfaat dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.